Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bincangkan soalan-soalan latihan di muka surat 123 sehinggalah 125. Okey, saya akan pergi mungkin satu persatu lah ya. Okey, kita akan pergi satu persatu bermula daripada soalan di muka surat 123. Okey, mulakan dengan surat 123. Dulu kita pergi soalan nombor 7A. Untuk soalan nombor 6, A, B dan C, saya bagi jawapan ya. Okay. Jawapan soalan 6. Okay. A jawapannya adalah 45 per second. Okay, meter per saat. Jadi kita ada 20. Okay, 20 meter per saat. Dan C kita ada 14.4. Okay, 14.4 kilometer per jam. Ini adalah jawapan bagi soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 So take note dan tolong catat apakah kita dapat jawapan seperti yang ditulis ni lah. Sekiranya tak dapat, okay, tak tahu juga cara macam mana, nanti awak PM saya, okay, dan saya akan tunjukkan macam mana dapat lah. So ini saya skip saja sebab minggu lepas punya kaedah tu kita dah buat perbincangan tu. Okay. So hari ni kita nak fokuskan tentang soalan tentang laju purata lah. Okay. Sebab laju purata ni saya sempat tunjuk contoh tadi. Okay. Baik. So kita terus kepada soalan seterusnya. Okay. So soalannya adalah soalan nombor 7. Okay. Soalan nombor 7 kita pergi dulu soalan nombor 7A. Okay. Dalam satu acara triathlon, Reza telah berlari sejauh 15 km, diikuti dengan acara renang sejauh 1000 meter. Okay. Mula dia bergerak sejauh 15 km. Okay. Kemudian diikuti dengan acara renang sejauh 1000 meter ataupun senang 1 kilo. Okay, 1 kilo. Diakhiri dengan 25 km acara berbasikal. Tambah pula dengan 25 km. Okay, macam mana saya tahu tambah? Tak ada. Saya ni tulis perjalanan. Ini perjalanan dia. Mula-mula dia bergerak 15 kilo. Lepas tu dia bergerak 1 kilo. Lepas tu dia bergerak lagi 25 kilo. Okay. Dia mencatatkan masa selama 2 jam 25 minit. Okay, 2 jam 25 minit untuk keseluruhan acara. Okay, so masa pergerakan dia ni, okay, dia ambil masa selama 2 jam 25 minit. Okay, 25 minit. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita diminta untuk hitung laju purata dalam unit kilometer per jam. Okay, kena kira laju purata untuk unit kilometer per jam. Okay, atas ni, okay, bila unit ni semua dah dalam kilometer, so senanglah, kita tak perlu tukar apa-apa lah. Yang tadi sebenarnya ni dibagi 1000 kan. Dibagi 1000 meter, tapi saya terus convert kepada kilometer ya. Okay, so sekarang kat sini yang bermasalah ni pada bahagian masa lah. Masa ni dibagi 2 jam 25 minit. So minit ni kita tak boleh kira minit. So kita kena convert 25 minit ni ke dalam unit jam. Okay, so macam mana nak convertkan 25 minit dalam unit jam? Senang saja. So 25 kita bahagikan dia dengan 60.
Okey, 25 kita bahagikan dia dengan 60. 25 kita bagi 60, kita akan dapat 0.42 ataupun dalam bentuk pecahan kita ada 5 per 12. Kita akan dapat 5 per 12. Jadinya kalaulah kita campurkan, ni 25 minit Yang ni 25 minit. Okey, 25 minit. Yang ni 5 per 2 ni adalah jam. Tapi kita kena campurkanlah 2 ni dengan 5 per 12. Perkiraan kita adalah macam mana? 15. Perkiraan kita adalah macam mana? 15 tambah 1 tambah 25. Okey. Bahagi dengan 2, 5 per 12. Okey. Apa 5 per 12? Ni kan 2 tambah 5 per 12. Dalam unit dia jam. Ini dalam unit kilometer. Kira lah. Macam kereta. Okay, kita kira. 15 campur 1 campur 25. Kita akan dapat 41. Okey. Bahagi dengan 2, 5 per 12 lah. Okey, 2, 5 per 12. Okey, yang ni kita tekan je ke kereta Tapi tolong letakkan 2, 5 per 12 ni dalam kurungan. So kita buat macam mana? 41 bahagi dengan kurungan 2 pecahan 5 pecahan 12. Okey, so kita akan dapat nilainya adalah 1690. Okey, unitnya adalah kilometer per jam. Yang ni kena alert sikit lah bahagian unit. Okey, bahagian unit ni mesti kita kena alert. Okey, utamanya perusahaan unit. Sebab saya dah tengok salah satu jawapan yang kawan awak hantar, Rais. Dia banyak penulisan ni salah pada unit. So dia tulis kilometer tapi lupa tulis masa. Sebab laju ni dia ukur dalam kilometer per jam. Okey, boleh? Baik. Seterusnya, kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B. Sebuah lori bergerak dengan kelajuan 40 km sejam. Okey, dia bergerak 40 km sejam. Okey, kemudian selama 2 jam. Okey, tempoh perjalanan walaupun laju dia 45 km per jam tapi perjalanan dia ambil masa 2 jam. Okey, kemudian lori itu mengambil masa 30 minit lebih untuk perjalanan pulang. Okey, dia pulang pula dia hanya ambil masa 30 minit lebih. Okey, untuk perjalanan pulang. Maksudnya bukan 30 minit saja tau perjalanan dia. Yang ni kita kena faham. Yang perjalanan dia lebih 30 minit tu adalah, jadi perjalanan awal dia 2 jam saja. Nak balik tu dia tambah lagi 30 minit. So menjadikan jumlah perjalanan dia untuk balik tu adalah 2 jam 30 minit. Okey, 2 jam 30 minit. Ni punya maksud ayat tu. Okey, jadi dia kata kena kira dah laju puratanya. Okey, sekarang ni dia ada bagi tak jarak? Okey, dia bagi tak jarak? Kenapa nak kena cari jarak? Okey, take note kat sini. Okey, saya tulis take note ni. Note, untuk tahu apa itu laju purata,
Okey. Laju purata utara pula dah. Salah tulis. Purata. Laju purata bersamaan dengan jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Kita carilah jarak dulu berapa. So, macam mana cari dia punya jumlah jarak? So, tengok dia bagi kat sini. Yang diberi adalah nilai apa yang dibagi? Ini adalah laju. Yang diberi ni adalah laju. Kita perlukan jarak. Untuk cari jarak, kalau ingat lagi segitiga. Segitiga ni. Ingat. Jarak sama dengan laju. Laju sama dengan jarak bagi masa. Ini segitiga. Kita punya segitiga laju. So, nak cari sekarang jarak tutup jarak ni. So, kita nampak L jarak dengan M. So, jarak dia. Jarak yang dilalui. Kita buat macam mana? Buat macam mana? 45 kita darabkan dengan 2. 45 kita darabkan dengan 2. Ini untuk dapatkan jarak. Kemudian dia patah balik tu melalui jarak yang sama. Kita darab lagi nilai ni dengan 2. Darab lagi nilai ni dengan 2. Sebab ni lori tu pergi dan patah balik. Lepas tu masa yang dilalui pula, mula-mula dia pergi 2 jam je. Balik tu dia ambil masa 2 jam 30 minit. So 2 jam 30 minit ni adalah 2 jam setengah kan. 2 jam setengah. So kita kira dulu. 45 darab 2, 90 darab 2, 180. Dan dia bahagi dengan masa 2 tambah 2, 4. 4 setengah. Tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator. 180 bahagi dengan 4. 1/2. Error. Kita akan dapat jawapannya adalah 40 kilometer per jam. Itu jawapan dia. Tapi perhatikanlah. Perhatikan unit ni. Mesti ditulis. Kalau tak tulis ni masalah lah. Boleh dapat? Jom kita bergerak kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah soalan C. Soalan C. Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Dia bergerak 60 km per jam. Daripada bandar A ke bandar B. Masa perjalanan dia diambil adalah 4 jam. Ambil masa 4 jam. Dia bergerak dengan kelajuan 90 ke bandar yang seterusnya. Dia bergerak dengan kelajuan 90 km per jam. Selama 1 jam. Jadi berapa dia punya laju purata? So macam mana kita nak buat? Ingat tak tadi? Yang dibagi ni adalah laju. So ingat betul-betul. Tengok perhatikan ni. Yang dia bagi ni adalah laju. Ini adalah laju. Sama juga yang ni. Yang diberi adalah laju. So kita kena cari jarak. So cara cari jarak yang ni laju kita darab dengan masa. So nilai perjalanan dia adalah buat
60 kita darab dengan 4. 60 darab 4. Itu untuk perjalanan pertama. Jarak perjalanan pertama. Kita tambah dengan jarak perjalanan yang kedua. 60 kita darab dengan 1. So, 90 lah. Okey. Bagi dengan dengan 4 masa ni ya, 4 tambah kalau kita kira 60 darab 4 100 20 4 24 kosong tambah dengan 90 bahagi dengan 5. So, kita akan dapat 330 bahagi dengan 5 66 km. Okay, laju 66 km per jam. Macam saya cakap tadi banyak kali, tolong perhatikan mestilah ditulis penuh. Okay, jangan tak tulis penuh. Tak tulis penuh nanti kemungkinan besar akan jadi salah lah. Itu risikonya. Okey, baik. Jom kita teruskan pula kepada soalan di muka surat 120. Okey, muka surat 124. Kita pergi dulu soalan 8A. 8A. Okey, Ashraf memandu kereta dari bandar A ke bandar D melalui bandar B dan bandar C. Okey, kita lukis sikit. Ini A, ini B, ini C, ini D. Okay, ini peta perjalanan dia. Kata jumlah jarak yang dilalui adalah 300 km. So, semua sekali perjalanan dia, ini adalah 300 km. Dan laju purata keseluruhan perjalanannya adalah 80 km. Okey, kata laju purata laju purata adalah 80 km per jam. Okay, baik. Okay, lagi apa lagi? Dia kata Ashraf memandu 45 kilo dari bandar A ke bandar B. Okay, ini tambahan ya. Bagi maklumat lagi. Okay. Perjalanan ni A ke B adalah 45 kilo. Okay. Laju yang diambil untuk bergerak 45 kilo tu lajunya adalah 75 km per jam. Okay. Kemudian dia meneruskan perjalanan dengan laju 70 km per jam selama 30 minit daripada B ke C. Okey. Jarak dia tak bagi untuk kali ni, tapi dia bagi laju 70 km sejam dengan masa perjalanan dia adalah 30 minit. Jadi 40 kilo. Yang ni 30 minit dia bagi. Okey. Kemudian cari pula laju kereta bergerak daripada daripada bandar C kepada bandar D tersebut. Okey. Jumlah keseluruhan perjalanan 300 kilo. Dia hanya bagi laju purata. Masa perjalanan kita ada dua indikator dekat sini. So, kita kena tahu dulu berapakah masa perjalanan yang diambil untuk Ashraf ni sampai daripada A ke D. Berapa masa perjalanan dia? Okey, jom tengok dulu masa perjalanan. Okay. So, nak tahu masa perjalanan, kita akan ambil laju purata ni. Okay. Laju purata, saya tulis LP boleh. Laju purata, dia adalah jumlah jarak
iaitu jumlah jarak jumlah jarak JJ. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Kita nak cari jumlah masa ni. Kita nak cari jumlah masa. Cari jumlah masa, jadi kita buat jumlah masa sama dengan JJ bahagi dengan LC, iaitu jadi 100. So 300 kita bahagi dengan 80. Kita akan dapat masa, ya. Jumlah masa 300 kita bahagi dengan 80, kita akan dapat berapa jam tu? 3.75 jam. 3.75. So perjalanan ini daripada sini ke sini, masa yang diambil oleh Ashraf adalah 3.75 jam. 3.75 jam. So kita tengok dulu apa maklumat yang kita boleh cerakinkan kat sini. Sini 45 adalah jarak, 35 adalah laju. So nak cari masa untuk kes untuk sini, kita akan buatkan jarak bahagi dengan laju. So 45 bagi 75. Ambil kalkulator dulu. 45 bahagi 75, kita akan dapat 0.6. So masa perjalanan ni adalah 0 A ke B, 45 bahagi 75, kita akan dapat 0.6. So 0.6 jam. Perjalanan A ke B 0.6 jam. Okey, untuk B ke C pula. B ke C, masa dia ada 30 minit. Masa dia 30 minit. Cumanya kita nak kena cari jarak kat sini. So jarak bahagi dengan masa, kita akan dapat laju. So kalau nak cari jarak kat sini, kita darabkan saja laju darab dengan masa. So, tapi 30 minit ni kita kena convert kepada jam dulu. So ini adalah setengah jam. So 70 darab dengan 1/2. 70 darab dengan 1/2, kita akan dapat 35 kilometer. So perjalanan kat sini 35 kilometer. Okey, baik. Agak-agak boleh tak kita cari balance lagi berapa balance jarak C ke D ni? Boleh tak kita cari? So, sebab kita dah ada kat sini, tengok betul-betul kat sini, kita dah ada nilai apa? Kita dah ada nilai jarak untuk AB, kita dah ada jarak untuk BC, hanya perlu cari jarak untuk C ke D. So, caranya jarak C ke D adalah 300 tolak 45 tolak 35. Kita akan dapat 280. 220. 220. 220 kilometer. Ni perjalanan dia adalah 220 kilometer. Jauh dia sikit ni. Okey, baik. Lagi yang ditanya. Ditanya hitung laju. Okey, hitung laju. Nak kira laju untuk CD ni, laju kita mesti ada jarak, kita mesti ada masa. So balance masa kat sini ada lagi berapa? So kena kira dulu. Masa. So masa ni ada 0.6 jam. Kemudian kita ada setengah jam. Berapa lagi balance? So, nak kira balance masa C ke D. Yang tadi jarak
Jadi jarak. Sekarang ini kita nak tengok masa. Okay, masa 3D pula. 3.75 kita tolak dengan 0.6. Kita tolak lagi dengan 0.5. 0.5 ni 1/2 tadilah. Okay, so kita akan dapat berapa? 3.75 tolak 0.6 tolak 0.5. Kita akan dapat 2.65. Okay, 2.65 jam. Masa perjalanan si kedi adalah 2.65 jam. So, patah balik kepada soalan kita. Soalan tanya apa? Soalan tanya berapa laju kereta bergerak daripada C kepada D. So, laju sama dengan jarak bagi masa iaitu 220 bahagi dengan 2.65. So, kereta 220 bahagi dengan 2.65. So, 83.02. Okay, 83.02 kilometer per jam. So, itulah jawapan bagi soalan 8A. Okay, boleh dapat InsyaAllah nanti boleh review balik semula dalam nota yang saya akan bagi ya. Okey, baik. Jom kita pergi seterusnya lagi. Okay, seterusnya lagi. Oh, ada lagi lupa padam itu. Saya dah save. Saya ada save tu kan. Salah yang ni. Jadi saya save balik dulu. Okey. Baik. Tengok. Soalan seterusnya soalan 8B. Okey, soalan 8B. Raja menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan satu darah dalam 9 saat. Okey, so kita lukis sekejap. Saya kena lukis ni untuk bagi awak faham macam mana cara baca graf. Dia bergerak, cantik dia naik ke atas. Suram sangat. Kena landaikan sedikit. Satu straight. Okey. So, ini pada takat 55. Okey. Ini kita ada 5 ke 9. Okey. Ini adalah masa dalam saat. Atas ni dalam meter. Okey. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu berada dalam keadaan pegur. Okey, keadaan pegur ni dia tidak bergerak lah. Okey, dia tak ada jarak. Jarak tu tak berubah. Okey, macam ni. Ini keadaan ni kita panggil jarak ni berubah tau. Keadaan ni, ini keadaan di mana jarak ni berubah. Makin lama makin naik. Dia bergerak ke atas ni. Bergerak ke atas. Dalam masa yang sama, masa tu bergerak juga. Masa bergerak, jarak pun berubah. Okey, masa berubah, jarak pun berubah. Maka kita akan dapat hasilkan satu graf yang macam ni. So, ini keadaan dia, keadaan bergerak. Okey, bergerak. Manakala pula, kalau ini kita perasan, kita tengok ini adalah garisan lurus. Bermaksud, masa ni berubah tau. 5 ke 9 saat. Dalam tempoh 5 ke 9 saat, darah tersebut tak bergerak. Dia kekal pada 55 meter. Betul tak? So, ini keadaan ni kita panggil dia keadaan pegur. Okey, boleh faham Okey, jadi soalan tanya, nyatakan tempoh masa darah itu berada kat dalam pegur. So, dalam tempoh ni sampai sini, okay, berapa saat dia tempoh dia pegur? Senang saja. Okey, so untuk yang pertama tu tolak je lah. 9 tolak 5. So, kita akan dapat 4 saat. Tempoh dia pegur tu adalah 4 saat.
Okey, jom pergi pula kepada 2. Hitung laju zarah itu dalam tempoh 5 saat pertama. Okey, maksudnya nak kira ni lah. Okey, hitung laju zarah itu. Kira laju. Jarak dia berapa? Bahagi dengan masa. Senang macam tu je. Okey, jarak dia 55 bahagi dengan masa iaitu 5 saat. So, sama dengan 55 bahagi dengan 5 saat. So, kita akan dapat 11 meter per saat. Okey. Cumanya dalam soalan tu dia bukan nak meter per saat, dia nak meter per minit. Dia nak meter per minit. Sedangkan soalan ni dia nak jawab bagi jawapan dia 11 meter per saat. So ini kita nak convert dia kepada kilometer per minit. Okay. So ingat balik yang saya terangkan pada hari Rabu. Kalaulah yang besar nak tukar kepada yang kecil, kena darab yang ni yang kecil tukar kepada yang besar. Okay, kena bahagi. So kita buat pecahan dulu. Ini step dia. Pecahan dulu. So 11 meter per saat. Okay, kita akan bahagikan dengan meter nak kepada kilometer, kita bahagi 1000. Okay. Saat nak tukar kepada minit, kita bahagi dengan 6. Okay. So, berapa kita akan dapat? Satu je lah ni. Satu. Tulis ni awak kena faham lah. Ada satu kat situ. Jangan ingat ni 5 pula. Ni saat tadi. Okay. So, 11. Kita buat dalam kurungan. Kurungan 11 bahagi 1000. Okay. Kurungan. Tulis sebelah lah. Okay. Saya nak tulisan dia 11 kita bahagi dengan 1000. Bawah tu 1 bahagi 60. Okay, yang ni bentuk ni tulis dengan kalkulator. Berapa dapat? Okay. Dengan 61 bahagi 60. So, kita akan dapat jawapannya 0.6. 0.6 kilometer per minit lah. Yang ni ada dalam soalan. Kilometer per minit. Settle. Okay, boleh faham? Boleh faham? Boleh tu. Tak susah pun ni. Sebabnya ni praktikal harian kan. Soalan-soalan yang berbentuk yang kita boleh berfikir logik. Okay. So, seterusnya soalan nombor 8B tapi soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga. Dia tanya, hitung laju purata bagi keseluruhan pergerakan. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay. Laju purata, satu LP lah. Purata, jumlah jarak. Okay. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, jumlah jarak yang dilalui adalah 55 bahagi dengan masa yang dilalui adalah 9. Okay, so kita akan dapat jawapannya adalah 6.11 bukan kilometer. Kilometer tadi kan. 6.11 meter per saat. Meter per saat. Itu tadi jawapan. Macam. Boleh? Okay, jom kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Soalan di belakang ni banyak ni. Okay, soalan 8C. 8.
Okey, sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 80 km per jam selama tempoh 2,5 jam. Okey, dari bandar P kepada Q. Kemudian kereta itu menambah kelajuan 25% dan mengekalkan kelajuan ini sejauh 150 km dari bandar dari bandar Q ke bandar R. Itu laju kereta kereta. Hai, okey. Itu P to R. So, bentuk dia macam ni. P, okay, dia bergerak kepada Q, dan dia bergerak ke. Okay. So, berapa perjalanan dia dekat sini, P ke Q, laju dia adalah 80 km per jam. Okay, 80 km per jam, masa yang dia ambil adalah 2,5 jam. Okay, kemudian kelajuan bertambah sebanyak 25%. Maksudnya, Q ke R tu adalah 25% daripada okay, 80 km per jam. Okay, kita kena tambah lagi kelajuan dia sebanyak 25 km. Maksud, bukan ini saja. Tetap juga nilai ni dia tambah lagi dengan 80 km per jam. Kenapa? Sebab 25% ni adalah 25 yang kita nak tambah walaupun kita darat. Tapi ini 25% daripada 80 km per jam. So, perjalanan ataupun laju perjalanan Q ke R dia adalah 25 daripada 80 km per jam ni tambah lagi dengan 80 km per jam. Okay, itu bentuk dia. Kemudian, jauh dia adalah 150 kilo. 150. Okey. Nak kira laju purata keseluruhan. Okey, sekejap. Ini kena tahulah dia punya kilometer berapa. Yang ni pun kena tahu dia punya masa berapa. Okey, kita kira dulu apakah laju Q ke R. Okey, kira laju L Q ke R. Okey, so 25% daripada 80. Okey, kita akan tambah lagi dengan 80. Ini kita kira ni dulu. Berapa kita dapat? 25% darab dengan 80 tambah dengan 80. So, perjalanan dia adalah 100 km per jam. Ini laju Q ke R. Okey, so saya catat kat sini. So, 100 km per jam. Okey, baik. Ini dah ada laju, yang ini dah ada nilai, ini sudah ada nilai, ini sudah ada nilai. Okey, sekarang kita nak kena cari, nak lengkapkan. Untuk P dengan Q ni yang tak ada lagi adalah nilai jarak. Okey, so jarak, kita nak cari jarak ni, kita kena darabkan 80 darab dengan 2,5 jam. Okey, so apa yang kita kena buat? Jarak. Okey, jarak P ke Q adalah 80 darab dengan 2,5 jam. Okey, ambil kalkulator, tekan je. 80 darab 2 dan 1 per 2. Kita akan dapat nilai 200. So, jarak ni adalah 200 kilo. So, 200 kilometer. Okey, so ni jarak. Untuk kes Q ke R, kita dah ada laju, kita dah ada jarak. Kita kena cari masa. So, masa adalah masa adalah tak ingat tulis ni.
jarak, ini laju, ini masa. So, nak cari masa, jarak bahagi dengan laju. So, jarak bahagi dengan laju. Okay, saya tulis. Kita nak cari masa kan. M. Masa bagi Q ke R adalah jarak 150 km. Kita bahagi dengan laju iaitu 100. Kita akan dapat 1.5. Okay, 1.5. Ini adalah dia punya masa. So, tulislah kat sini. Masa dia adalah 1.5. Okey, so, untuk settlekan jawapan ini, so dia nak kena cari laju purata daripada P kepada R. Okey, laju purata daripada P ke R. Jumlah jarak yang dilalui daripada P ke R adalah 200 tambah 150 bahagi dengan masa perjalanan iaitu 2,5 jam tambah dengan 1.5 jam. Yang ni kita kira kat dalam sana. Ini dalam sana. So 200 ni akan dapat 300 setengah. Ini 2 tambah 3, 3 tambah. Okay, 350 bahagi dengan 4, kita akan dapat berapa tu? 87.5. 87.5 kilometer per jam. Inilah okay, kiraan dia 80 kilometer per jam. Itu laju purata. Okey. Boleh dapat? Okay, harap membantulah. Okey. Dan yang terakhir, ruang lagi tak? Saya lupa nak padam. Itu saya rasa saya dah padam. Dah padam pun lupa nak apa. Lupa lagi kan. Boleh tukar saiz tu. Kalau boleh tukar saiz tu, boleh padam lagi. Okay, sorry ambil masa sikit. Sekejap je kali tukang buat. Tapi itulah. Saya rasa macam saya dah padam hari tu. 2 kali dah. Itulah baru ni video saya buat. Hari Rabu baru ni. Video lekat-lekat. Tak tahulah mungkin saya punya laptop tu. Macam kot. CPU dia besar sangat. Mau makan benda tak tahulah. Okay, lepas tu tak keluar pula dia punya gambar. Tension tu. Okay, jom 8D. Yang last ni terakhir 8D. Okay, T-Burn. Menaiki bas dari bandar K ke L untuk menghadiri satu majlis perkahwinan. So, dia ada bagi jarak tu. Dia ada bagi graf. Okay, saya lukis tu graf dia. Okay, graf dulu. So, mula dia menurun macam ni. Lepas tu straight. Turun lagi. Okay. So, ini masanya adalah, jaraknya adalah 2,5. Ini adalah kosong. Kemudian kiraan dia 120. Okay. Oh, awak punya tak ada gambar penuh. Ini ada gambar ni je. Saya sekali tu memang ada jawapan. Okay, ada gambar tu je. Okay, sampai sini 270. 270. Inilah masa. So, yang ni jarak. Kiraan dia kilometer. Okay, baik.
Jarak yang antara dua bandar ni adalah 250 kilo. Okay, perjalanan dia 250 kilo. Jarak itu telah menunjukkan maklumat yang lengkap dan graf tersebut tidak lengkap. Ini tidak lengkap, dia macam tu je. Merujuk kepada graf, kita kena tahulah dekat sini. Ya. Oh, saya tak perasan ada jadual dekat sebelah kanan tu. Okay, dia kata bertolak daripada rumah di Bandar K pada 7.30 pagi. Okay, 7.30. Kemudian singgah sarapan tepat pada jam 9.30. So dekat situ 7.30 ke 9.30 tu berapa jam perjalanan? 7.30, 8.30, 9.30. Ada 2 jam. Okay, so 2 jam sama dengan 120 lah. Okay, 120 minit. Jadinya perjalanan ini sampai ke sini adalah 120 minit. So berapa kilo tu agak-agak? Berapa kilo? Tahu berapa kilo, dia dah bagi tahu. Jaraknya adalah 130. Okay, ini 130. Dia bagi tahu kat situ kan. Dengan jarak 130 bandar. Okay, kemudian meneruskan perjalanan ke Bandar L pada pukul 10 suku pagi. So, dia stay tapi dia mulakan perjalanan dia pada jam 10 suku. Okey, daripada segala masa ni 9.30 sampai 10 suku, berapa masa yang dia ambil? 9.30, 10.30, ada lebih kurang 70, bukan 70, 45 minit. Okey, masa perjalanan ni adalah 45 minit. Okey, 9.30 sampai 10 suku. Tambah lagi 45 minit sampai kat sini, kita akan dapat 165. Okey, dia baru mulakan perjalanan. Okey, itu cerita dia. Kemudian tiba di Bandar L pada pukul 12. Okey, iaitu pada 270 minit lah. Okey, sekarang perjalanan dia daripada 165 sampai 270 ni, of course lah dia bergerak makin lama makin kurang kan. Sebab perjalanan dia makin lama makin sampai. So jumlah dia 25, bergerak 130. Sekejap, bergerak 130. Kalau dia turun di 130, jarak perjalanan 130, sini bukan 130. Saya silap. Sini sepatutnya 120. Saya silap. Sini 120. Sebab jarak perjalanan ni adalah 130. So 250 tolak 130 jadi 120. So ini adalah 120 kilo. Itu bentuk graf yang kita dapat. Okey. So merujuk pada graf ni, kita nak jawab soalan nombor 1A. Okey, nombor 1A. Nombor 1A, nyatakan nilai P dan Q. Mana P? P 120. Okay, kita dapat tadi P 120. Saya dah bagi tahu sebab tadi kan. Q pula adalah 16165 seperti mana kiraan kita. 165 tadi mana dapat? Ni tambah lagi 45 minit. 120 tambah 45 minit. Okay, waktu tu dia tak bergerak, dia singgah. Okey, kemudian lengkapkan graf itu. Dah siap lengkapkan. Hitung laju purata. Okey, nak kira soalan nombor 2 pula. Nak hitung laju purata. Okey, laju purata. So, laju purata kena tahu jumlah jarak yang dilalui. So, jumlah jarak yang dilalui adalah 250.
bahagi dengan jumlah masa adalah 270. Bahagilah dulu ni. Okey, cumanya sekarang laju tidak dalam unit kilometer per jam. Yang ni minit ni. Yang ni dah kilometer dah. Jadi tak boleh nak kira bahagi terus. So, kena convert dulu. Ini kena convert dulu. Convert dulu kepada jam. So, minit nak ke jam, buat apa? Kena bahagi. Kena bahagi dengan 60. 270 bahagi 60. Kita 270 bahagi 60. Kita dapat 4.5. So, sama dengan 4.5 jam. Jadi, kiraan kita adalah 250 kilometer bahagi dengan 4.5 jam. Dapat 250 bahagi 4.5. Kita akan dapat 55.555. 55.56 okay. Kilometer per jam. Itulah jawapan bagi soalan yang terakhir tersebut. Okey, saya harap ini membantu awak untuk lebih fahamlah tentang latihan yang saya dah bagi. Okey, saya harap itu saja untuk sesi hari Jumaat ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kita teruskan tajuk masih lagi dalam bab yang ke-9 iaitu tajuk kejutan. So, kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.